Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Hakim Rahman, bersiaran dari Pusat Dagangan Dunia WTC. Baik, mulai hari ini Angkatan Tentera Malaysia ATM mula dikerah bagi membantu Polis Diraja Malaysia PDRM melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Dan untuk memahami lebih lanjut penglibatan ATM ini, kami dapatkan pandangan penganalisis keselamatan dan pertahanan Datuk Dr. Rohani Ahmad. Datuk, keadaan sekarang ini bukan darurat tetapi melihat kepada kadar pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan dan tahap ancaman COVID-19 ini, adakah penglibatan tentera ini satu keperluan? Kita tak perlu bahas keterlibatan Angkatan Tentera dalam hal ini. Pokoknya, kerajaan sedang berperang dengan COVID-19. Dalam keadaan ini, pentadbiran Tan Sri Mahyudin Mat Yassin akan melaksanakan apa saja untuk menyelamatkan kita semua. Kita nak rakyat kita selamat. Kita nak negara kita selamat. Jadi kita jangan engkar, kita jangan kerah kepala, kita jangan belagak. Kita ikut saja perintah kerajaan. Apabila tentera dilibatkan dalam hal ini bukan bermakna Malaysia dalam darurat. Tapi maknanya adalah kita sedang berperang dengan satu wabak. Dan Angkatan Tentera mempunyai kapasiti untuk membantu. Dalam hal ini, dia akan membantu pihak polis untuk menguatkan arahan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara. Kerana saya sendiri pun melihat daripada berita-berita bahawa kita masih lagi engkar. Kenapa kita tidak mau sayang kepada nyawa kita sendiri dan nyawa keluarga? Dalam hal ini, tentera memang mempunyai satu skup tugasan yang di luar daripada peperangan ataupun military operation other than war. Dalam hal ini, tentera kita pernah ditugas untuk membantu sewaktu banjir, membantu sewaktu bencana. Jadi dalam soal dan keadaan hari ini, tentera tidak salah untuk dilibatkan di dalam usaha mencegah wabak yang sedang kita perangi. Datuk, selain daripada membantu PDRM, apa lagi kapasiti atau kepakaran yang boleh diberikan ataupun digunakan jika keadaan menjadi semakin buruk? Angkatan Tentera sekiranya keadaan lebih buruk, kita minta jangan berlakulah. Tapi sekiranya keadaan lebih buruk, Angkatan Tentera memang mempunyai kepakaran untuk sama-sama membantu pihak berkuasa kerajaan Malaysia di dalam menangani penularan COVID-19 yang tidak dikawal umpamanya. Angkatan Tentera mempunyai hospitalnya itu sendiri. Angkatan Tentera mempunyai doktor dan pakar perubatan sendiri. Angkatan Tentera mempunyai sukarelawan. Angkatan Tentera mempunyai askar wataniah, mempunyai pasukan simpanan tentera laut, mempunyai pasukan simpanan tentera darat. Pasukan tentera Malaysia mempunyai logistik dan kemudahan untuk sampai ke kawasan-kawasan yang terpencil. Ini jika senarionya adalah buruk. Tapi kita tak payah fikirkan perkara ini. Yang penting pada hari ini adalah rakyat Malaysia mesti memahami apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan adalah untuk menyelamatkan nyawa kita semua. Nyawa keluarga kita, adik-beradik kita, saudara mara kita dan seluruh rakyat Malaysia. Jadinya, Angkatan Tentera menunjukkan profesionalisme dalam semua bidang. Angkatan Tentera kalau bolehlah, kalau diberi mandat oleh Perdana Menteri ataupun oleh MKN, Angkatan Tentera saya tahu boleh mengesan fake news pun, boleh mengesan berita palsu oleh kerana kepakarannya ada pada mereka. Jadi jangan perkecilkan Angkatan Tentera Malaysia. Angkatan Tentera Malaysia contohnya dalam hal kemanusiaan, dalam menangani keselamatan kemanusiaan atau human security. Angkatan Tentera Malaysia mempunyai satu hospital medan di Cox's Bazar, Bangladesh untuk menangani soal kesihatan
pelarian Rohingya ke Bangladesh. Itu adalah bukti. Angkatan tentera kita berkhidmat dengan pasukan pengaman dan pasukan pembina keyakinan di luar negara. Angkatan tentera kita berkhidmat dengan tentera United Nations, PBB, di luar negara, di Bosnia dan di mana-mana lagi. Ini bermakna Angkatan Tentera adalah satu pasukan profesional yang memang yang dilatih untuk menangani apa jua keadaan termasuk peperangan. Tapi jikanya tidak berperang, Angkatan Tentera boleh melakukan tugas-tugas di luar peperangan. Datuk, lazimnya apa skop tugasan ataupun bidang kuasa tentera dalam konteks Perintah Kawalan Pergerakan ini? Angkatan Tentera kita cuma membantu Polis Diraja Malaysia di dalam menguatkuasakan arahan kawalan pergerakan. Ini kerana kita masih lagi ada lagi rakyat kita yang tak nak dengar pun cakap kerajaan. Dah lah tak nak dengar. Dia persendakan lagi kerajaan. Rayuan Perdana Menteri tak dengar. Nasihat Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, kita pun ambil ringan. Macam mana kita nak jadi rakyat yang bertamadun, menjadi negara yang maju? Ini persoalan. Ini adalah satu cabaran untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita tidak pernah mengalami perkara seperti ini. Dan perkara ini juga dialami di seluruh dunia. Kita harus menjadi contoh. Tadi baru kita dapat satu berita di sebuah negara jiran kita. Sekarang ini yang disyaki terdedah kepada risiko COVID-19 500,000. Bayangkan, kita baru berapa je? Keadaan masih terkawal. Ada juga antara kita yang memperlekehkan kerajaan menerusi sosial media. Kita harus berterima kasih. Kita harus berterima kasih kerana kerajaan kita prihatin dengan nyawa kita, dengan keselamatan kita, dengan kebajikan kita, dengan kesejahteraan kita. Itu yang perlu kita jadi sumbangan kita balikkan kepada kerajaan adalah kita patuh, kita duduk di rumah, stay at home and don't move anywhere. Duduk diam-diam di rumah, jaga keluarga kita sendiri. Itu yang patut kita buat dan mesti kita buat pada hari ini. Datuk, mungkinkah kita akan menyaksikan pelibatan tentera ini bertambah jika pemantauan ini tidak mencapai tahap 100% atau mungkin dalam kata lain, mungkin worst case scenario, kemungkinan tentera mengambil alih? Banyak nak cuba bertanya. Adakah tentera mempunyai kemahiran untuk menangani gejala ini? Jawabnya boleh. Tetapi saya yakin sekiranya rakyat Malaysia mematuhi arahan mengenai pergerakan yang disekat hari ini, kita patuh 100%, Angkatan Tentera tidak akan dikerahkan kepada peringkat yang kedua atau ketiga, buat mana untuk menangani cabaran yang lebih ekstrim, walaupun mereka mempunyainya. Sebagai seorang yang pernah terlibat dalam penyediaan Kertas Putih, saya tahu kemampuan Angkatan Tentera untuk menangani semua senario. Dan saya yakin jika dimandatkan oleh MKN atau dimandatkan oleh Perdana Menteri, saya yakin Angkatan Tentera boleh membuatnya. Tapi saya juga berpandangan bahawa keadaan di Malaysia belumnya ekstrim. Belumnya sampai ke peringkat darurat. Ya? Belum. Jadi, tak payahlah kita soal sama ada Angkatan Tentera akan dilibatkan ke peringkat yang lebih ekstrim. Itu adalah persoalan yang diputuskan oleh Perdana Menteri dan oleh Majlis Keselamatan Negara yang sekarang bertindak sebagai sekretariat kepada pengendalian COVID-19. Kepada saya, akhir katalah. Kepada saya, yang paling penting dan nombor satu yang perlu kita lakukan, patuhi arahan sekatan pergerakan yang dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih Datuk Dr. Rohani Ahmad, antara individu yang terlibat dalam penyediaan Kertas Putih Pertahanan yang dibentangkan sebelum ini, di atas pandangan yang diberikan oleh beliau.